Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita dapat juga bertemu walaupun saya sudah terlewat hampir 45 minit atau lebih, disebabkan tadi ada beberapa urusan, ada terpaksa pergi ke klinik ke hospital dan juga ke satu majlis sahabat saya, jadi terpaksa saya lewatkan majlis kita. Tapi disebabkan rasanya walaupun kita tak dapat baca banyak hari ini, tapi sayang untuk kita batalkan majlis mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Tamamul Minnah bi Bayan al-Khisalil Mujibati lil Jannah. Jadi pada hari ini walaupun kita mula lewat, kita akan tetap juga membaca, cuma kita akan habis juga tak dapat nak dilewatkanlah sebab masing-masing sudah ada komitmen yang pelbagai. Jadi saya mohon kemaafan kerana terpaksa melewatkan, dan saya tak sampai hati nak membatalkan sebab saya masih sempat, walaupun mungkin dapat bersama dengan tuan-tuan mungkin dalam 20 minit sahaja. Mungkin 50, mungkin dalam pukul 4.10 kita akan berhentilah. Dan saya pun ada beberapa urusan yang tak selesai lagi. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kelapangan dan juga masa untuk terus mendalami satu persatu sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kali ini kita membaca hadis Rasulullah menerusi apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari daripada kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Dan pertemuan yang lepas kita telah mula masuk ke hadis yang ke-10. Bagi yang mempunyai kitab dalam bentuk PDF, iaitu cetakan Maktabah Al-Qahirah, iaitu pada hadis yang ke-10, iaitu di muka surat yang ke-33. Kitab ini jumlah muka suratnya ada 145 muka surat. Kita berada di muka surat yang ke-33. Iaitu hadis yang ke-10 yang telah kita bacakan matannya dan kita telah melihat terjemahannya. Jadi pada hari ini kita akan meneliti hadis ini biiznillah subhanahu wa ta'ala berdasarkan beberapa huraian yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Syekh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnati lahu wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadithul ashir an Ubaid ibn Umair al-Laythi an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' inna awliya Allahi al-musallun wa man yuqimu as-salawatil khamsa allati katabahunna Allahu alaihi wa yasumu ramadana wa yahtasibu sawmah wa yu'ti az-zakata tayyibatan biha nafsuhu ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر قال 9 أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت العتيق الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا لا يموت رجل ولم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.
Yang bermaksud daripada daripada hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ubaid ibn Umair Al-Laythi, daripada ayahanda beliau iaitu seorang sahabat Rasulullah yang bernama Umair Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam haji perpisahan, iaitu haji yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasul. Haji yang terakhir dan haji yang satu-satunya dilakukan oleh Nabi selepas kefarduan haji. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya para awliya Allah adalah mereka yang mendirikan salat, dan mereka yang mendirikan salat yang 5 yang telah difardukan kepada Allah, difardukan oleh Allah kepadanya, dan wali Allah juga adalah mereka yang melakukan puasa dan dia mengharapkan semata-mata ganjaran Allah daripada puasanya. Orang yang menunaikan zakat dalam keadaan hatinya bagus terhadap zakat itu, maknanya dia membayar zakat dengan penuh kerelaan dan penuh kegembiraan. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah para wali Allah, mereka yang mendirikan salat, mereka yang berpuasa, mereka yang menunaikan zakat, dan mereka yang menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Lalu seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapakah dosa-dosa besar? Lalu hadis ini Rasulullah bersabda 9. Ada 9 dosa besar. Dosa besar yang paling besar sekali adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mensyirikkan Allah, menjadikan di sana ada sesuatu benda yang bersekutu, yang menyerupai Allah Azza wa Jal. Dosa besar seterusnya adalah membunuh seorang mukmin tanpa hak, lari daripada medan peperangan, menuduh wanita yang baik berzina, melakukan sihir, makan harta anak yatim, makan riba, menderhakai ibu dan ayah yang kedua-duanya beragama Islam, menghalalkan rumah yang lama, iaitu rumah Al-Haram, iaitu Kaabah, yang merupakan kiblat kamu sewaktu hidup dan juga mati. Kemudian Rasulullah menyatakan tidak akan mati seorang lelaki pun dalam keadaan dia tidak mengamalkan, dia tidak melakukan dosa-dosa besar ini. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, melainkan balasannya adalah dia akan menjadi peneman, dia akan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keluasan syurga. Pintu-pintu syurga itu adalah daun-daun pintu daripada emas. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang hasan. Jadi inilah hadis yang telah kita dengar minggu lepas. Jadi kita akan meneliti apakah yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dari sudut huraian beliau terhadap hadis ini. Inna awliya Allahil musallun. Beliau Syekh Abdullah Al-Ghumari mula akan menerangkan petikan-petikan yang ada dalam hadis tadi yang perlukan kepada penerangan. Yang pertama beliau datangkan sabdaan Nabi, petikanlah sabdaan Nabi yang berbunyi inna awliya Allahi al-musallun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang melakukan salat. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, lianna salata imaduddin wa hiya silatun bainallahi ta'ala wa 'abdihi wa jadirun biman yatruku baba maulahu 5 marratin fil yawmi wal lailah an yatawallahu bi ri'ayatihi. Kenapa wali-wali Allah ini adalah mereka yang mendirikan salat? Orang yang mendirikan salat adalah para wali Allah. Insya-Allah moga-moga Allah memuliakan kita untuk terus melakukan salat sampai kita mati. Kenapa wali-wali Allah adalah mereka yang mendirikan salat? Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kerana salat adalah merupakan pancang bagi agama, tiang bagi agama. Maknanya tanpa salat seperti runtuhlah bangunan agama itu. Kerana sesungguhnya salat adalah imaduddin, iaitu tiang dan juga pancang bagi agama. Dan salat adalah
penghubung, silatun, iaitu penghubung di antara Allah dengan hamba-Nya. Maknanya menghubungkan kita dengan Allah adalah ibadah salat. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, sangat layak untuk mereka yang mengetuk pintu tuannya sebanyak 5 kali setiap hari dan malam, untuk tuannya itu bertanggungjawab ataupun tuannya itu menjaganya. Tawallahu bi riayatihi, maknanya tuannya itu yang menjaganya dengan jagaannya. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari ingin menyatakan mengapa orang yang mendirikan salat adalah wali-wali Allah. Kerana salat itu adalah tiang agama. Maknanya dia merupakan satu ibadah yang sangat besar. Jadi mereka yang melakukan ibadah ini, mereka itu telah mendirikan agama. Kemudian sembahyang juga adalah penghubung di antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi yang menarik disebut di sini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Abdullah nak mendatangkan perumpamaan. Barang siapa yang dia itu ada tuan, setiap hari dia mengetuk pintu tuannya, mengetuk pintu rumah tuannya sebanyak 5 kali setiap hari, maka layaklah orang ini untuk didengar rintihannya oleh tuannya. Maka kita telah dengan solat kita telah mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat kita merintih, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, bukan sekali dalam sehari tetapi 5 kali dalam sehari. Maka sebagaimana manusia kalau diketuk pintunya berulang kali akan dibuka, maka selayaknya lah, sangat mulialah Allah, lalu Allah akan membuka juga biiznillah pintunya, iaitu pintu rahmatnya untuk mempersilakan kita masuk ke dalam rahmatnya. Ini adalah satu perumpamaan dalam menjelaskan mengapa sembahyang itu menjadi sebab untuk seseorang itu menjadi wali Allah, kekasih Allah. Kemudian dalam petikan hadis ini juga disebut wayahtasibu saumahu. Orang yang berpuasa itu telah mengira akan puasanya, ataupun telah menganggap telah mengira akan puasanya, iaitu dia berpuasa dengan mengira bahawa pahala yang dia nak ni bukan daripada manusia tapi daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dia berpuasa semata-mata kerana Allah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud wayahtasibu saumahu, dia menganggap akan puasanya atau mengira akan puasanya, maksudnya adalah yatlubu thawabahu minallahi ta'ala bi an yakuna saumuhu khalisan lahu. Dia menuntut, dia memohon pahala puasa itu daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan cara puasanya itu benar-benar adalah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dia berpuasa bukan sebab nak tunjuk kat orang, bukan sebab dia nak tunjuk dia banyak beribadah, tetapi dia berpuasa semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dan subhanallah, puasa ni satu ibadah yang kalau kita tak cerita kat orang, orang pun tak tahu kita sedang berpuasa. Kalau solat orang nampak, kalau menunaikan haji orang nampak, kalau berzikir orang nampak. Tapi kalau berpuasa mungkin orang tak tahu kita berpuasa. Maka dengan berpuasa ini, orang yang berpuasa dan dia menjadikan puasanya kerana Allah, dia juga berada di dalam satu peluang yang cerah untuk ditabalkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai waliullah, sebagai wali Allah, kekasih Allah. Kemudian disebut juga di sini tayyibatan biha nafsuhu. Ai nafsuhu tayyibatun bi az-zakati. Nafsuhu tayyibah bizakah, jiwanya itu adalah bagus, tayyibah adalah menjadi bagus dengan sebab zakat. Maksudnya dengan membayar zakat, jiwanya menjadi gembira. Dia gembira kerana dia telah berjaya menunaikan zakat. Kerana dalam antara ciri-ciri seorang wali Allah, apabila dia diwajibkan membayar zakat, dia akan menunaikan zakat, tetapi bukan dengan keluh kesah, bukan dengan tension, sebaliknya dengan penuh kegirangan, dengan penuh kegembiraan. Hatinya sangat lapang, hatinya sangat gemar dan gembira dengan ibadah zakat. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan, maksud wayahtasibu saumahu yatlubu thawabahu minallahi ta'ala bi an yakuna saumuhu khalisan lahu. Sorry, saya terbaca di atas. Tayyibatan biha nafsuhu yu'tiha tayyiban nafsi. Dia memberikan zakat itu dalam keadaan tayyiban nafs,
jiwanya adalah baik. Maksudnya dia gembira kerana dia telah berjaya menunaikan zakat. Dan ada orang sanggup berniaga, bila orang tanya kenapa awak berniaga sedangkan awak boleh je dapat rezeki bukan dengan cara berniaga. Dia kata kerana saya ingin sampai harta saya kepada tahap membayar zakat, lalu saya dapat menunaikan satu ibadah, iaitu ibadah zakat, yang pahala zakat ini lebih besar daripada pahala sedekah sunat. Kerana ibadah-ibadah wajib kebiasaannya pahalanya adalah lebih banyak daripada pahala-pahala melakukan ibadah sunat. Jadi ada orang berusaha untuk dapat mencapai satu tahap, iaitu dia diwajibkan membayar zakat. Bukan lari tak nak bayar zakat. Sebaliknya dia berusaha keras supaya dia dapat membayar zakat. Jadi ini maksudnya tayyibatan biha nafsuhu yu'tiha tayyiban nafsi munsyarihas sadri. Dalam masa yang sama munsyarihas sadr, iaitu dadanya lapang. Dia memberikan zakat itu dalam keadaan tenang hatinya, lapang dadanya. Ini bahasa kiasan lah. Nak menunjukkan dengan penuh kerelaan dan keredaan. Ghaira mutakarrihin wala dajarin. Dalam keadaan dia tidak membenci. Tensionnya kena bayar. Ini bukan reda. Ini mutakarrih. Mutakarrih sama masuk dengan karih. Takarraha syai'a, maksud dia karihahu. Takarraha syai'a sama erti dengan karihas syai'a. Maksud dia membenci sesuatu. Maknanya dia mengeluarkan zakat bukan dalam keadaan dia membenci ibadah ini. Maknanya bukan dalam keadaan terpaksa, bukan dia tertekan membayar zakat, tapi dia membayar zakat dengan penuh kegembiraan. Wala dajarin, dalam keadaan dia tidak dajar. Apa dia dajar? Ad-dhiq wal qalaq. Dalam keadaan jiwa dia itu bukan jadi sempit dan bukan jadi tak tenang. Bayar zakat, dah kena bayar zakat pula. Lepas ni kalau duit tak ada macam mana? Dia memikir takut duit tak ada lah, takut rezeki tak datang lah, takut rugi lah. Ini ad-dajar, iaitu qaliq. Dalam keadaan berlaku qaliq, dia berlaku qalaq, dia berlaku ad-dhiq, dia berlaku kesempitan dada. Ini tidak dituntut. Ini menunjukkan dia itu takut seakan-akan kalau dia menunaikan arahan Allah macam Allah akan aniaya dia. Ini bukan sifat seorang wali Allah. Seorang wali Allah apabila dia memberikan zakat, dia memberinya dengan penuh lapang dada dan dia yakin bahawa Allah tidak akan mensia-siakan dirinya. Bahkan dia rasa insya-Allah dengan berkat bayar zakat ni makin murah rezeki biiznillah. Dan itu yang kita sering lihat. Orang yang banyak bersedekah, orang yang membayar zakat, mereka ini murah rezeki mereka, lapang rezeki mereka. Mu'taqidan anna Allah Ta'ala yutahiru biha malahu wa yuzakki qalbahu wa yubariku rizqahu. Dia bagi zakat tu dalam keadaan dia berkeyakinan bahawa Allah akan menyucikan hartanya dengan sebab zakat. Maknanya zakat adalah pembersih harta. Seakan-akan harta kita itu bercampur dengan benda-benda yang tak elok, katakan dengan membayar zakat, jadi mulia harta kita, jadi bersih harta kita. Dalam keadaan dia juga mensucikan jiwa dia. Sebab kita ni sebagai manusia, biasanya kita akan jadi orang yang kedekut, takut harta kita habis. Maka dengan membayar zakat, dia sebenarnya dia sedang mencuci, membersihkan jiwanya untuk bersangka baik bahawa dia ada Allah yang tidak akan menganiaya dia. Walaupun dia terpaksa keluarkan duit, kalau ikut matematik kuranglah duit dia. Tapi dia yakin bahawa Allah sebagai Tuhan yang maha memberikan rezeki tidak akan menganiaya dia kerana dia menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yubariku rizqahu, dan dia berkeyakinan bahawa Allah akan memberkati rezekinya. Rezekinya jadi berkat. Ada orang duit banyak tapi tak berkat. Udahnya habis harta dia. Habisnya ada je musibah menyebabkan akhirnya harta yang banyak pun dah tak berguna. Tetapi ada orang rezekinya tidaklah banyak pada bilangan matematik, tetapi berkat. Hidupnya tenang, dia dalam keadaan redha, kemudian rezekinya datang mencurah-curah, hidupnya aman, tidak ada malapetaka, maka ini adalah petanda bahawa rezeki seseorang itu berkat. Jadi maksud tayyibatan biha nafsuhu, dia memberikan zakat dengan penuh kegembiraan, dengan penuh seronok, dengan berkeyakinan bahawa Allah akan memuliakan dirinya dan tidak akan sama sekali menganiaya dirinya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari juga mendatangkan petikan yang berbunyi wal firaru minaz zahfi.
lari daripada az-zahf. Kalau ikut erti asal az-zahfu ni iaitu jamaah, satu-satu kumpulan tentera yang banyak. Maksud dia yang dimasukkan di sini iaitu lari daripada medan perang. Iaitu kalau bilangan kita, kita katakan bilangan orang Islam terpaksa menghadapi paling banyak 2 kali ganda, paling banyak 2 kali ganda tentera Islam. Maka ketika itu orang Islam tidak boleh lari. Kalau bilangan musuh adalah lebih banyak daripada kita contoh, tetapi dengan dia punya nisbah dia seorang kena lawan 2 orang. Maksudnya kalau umat Islam, tentera umat Islam ada 2,000, tentera bukan Islam ada 4,000, ketika itu tak boleh lari. Tak boleh kita undur daripada peperangan. Kita kena bertahan kerana bilangan itu adalah satu, walaupun berlaku perbezaan tetapi masih dianggap perbezaan yang kecil. Seorang hanya perlu menghadapi 2 orang. Jadi bilangan itu masih dianggap munasabah. Tapi kalau bilangan tu seorang kena lawan sampai 10 orang, tentera Islam ada 1,000, tentera musyrikin ada katakan 10,000. Kita 1,000 nak kena lawan sampai 10,000, memang seorang kena berdepan dengan 10 orang. Maka ketika itu kalau ketua tentera mengatakan tak boleh kita lawan ni, kita kena lari dan berpatah balik demi untuk menyelamatkan ketumbukan Islam, maka ketika itu tidak dianggap berdosa. Kerana lari daripada medan perang ini termasuk dalam dosa besar. Tetapi dengan maksud dosa besar itu apabila bilangan kita dan musuh adalah setara. Sama ada bilangan musuh lebih sedikit daripada bilangan orang Islam, atau sama banyak, atau bilangan musuh lebih sikit tetapi masih tidak terlalu ketara perbezaannya, iaitu seorang hanya perlu lawan 2 orang. Maknanya kalau orang Islam ada 1,000, tentera bukan Islam ada 2,000, okey, masih tidak boleh lari pada medan perang sebab bilangan itu sesuai lagi. Jadi apa yang dimaksudkan wal firaru minaz zahfi, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, huwa tawalli yawm az-zahfi wa huwa al-harb. Sebentar saya rasa al-harab cara bacanya, bukan al-harbu. Sebentar saya terlupa nak cek kamus sekejap cara nak menyebut dengan betul. Kadang-kadang kita biasa dengar tapi dalam ucapan harian kita jarang guna. Jadi kadang-kadang kita tersilap dalam menyebutnya. Sebentar ya. Haraba yahrubu haraban, bukan al-harbu, al-harabu. Masdarnya bi fathir ra. Jadi kalau az-zahf dengan huruf dengan sukun dengan baris mati pada huruf ha, apa maksud az-zahfu? Wa huwal harabu, al-harab. Masdar kepada haraba yahrubu, haraban wa huruban wa mahraban fahuwa haribun. Ini dalam kamus Al-Mu'jam Al-Asasi, Al-Arabi Al-Asasi. Okey, kita balik kepada perbahasan kita. Wal firaru minaz zahfi huwa at-tawalli yawm az-zahfi wa huwa al-harabu minal qitali fil jihadi diddil kufari. Fal wajibu 'ala al-muslim an yastamita fi jihadihim hatta yustashhada أو ينصره الله تعالى. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari menjelaskan apa maksud yuwallihim yaumaizin duburahu. Kata Syekh Abdullah, firaran minhum illa mutaharrifan liqitalin. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan huraian bi antara ja'a min jihatin liyuqatila fi jihatin ukhra aktsara mula'amatan minha aw mutahayyizan ila fi'ah. Huraiannya minal muslimina liyuqatila bijanibihim. Kemudian sambungan ayat faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi di sini disebut tentang perbahasan lari pada medan perang ni. Wal firaru minaz zahfi adalah lari daripada hari az-zahf. Apa maksud az-zahfu? Iaitu al-harabu minal qital fil jihad. Lari daripada peperangan yang berada di dalam jihad melawan tentera kufar.
Maknanya kalau orang Islam lawan orang Islam, dia tidak dipanggil jihad fisabilillah. Orang Islam berlawan, berperang dengan orang Islam, itu tak panggil jihad fisabilillah. Jadi yang dimaksudkan dengan jihad fisabilillah ini adalah apabila tentera Islam berdepan dengan tentera bukan Islam. Tapi kalau dalam Malaysia ni contoh, orang Islam berlawan dengan orang bukan Islam, bukan atas dasar maknanya tentera lawan dengan tentera negara lain, maka itu juga tidak dinamakan sebagai jihad. Maknanya contoh, orang Islam kita di Malaysia bergaduh dengan orang Cina katakan, dengan apa sebab sekalipun, macam berlaku 13 Mei itu tidak dipanggil sebagai, dia tidak dipanggil istilahnya sebagai jihad fisabilillah. Itu dia panggil jihad fisabilillah. Maksudnya jihad fisabilillah ni iaitu perang di antara dua negara, dua kerajaan, satu kerajaan Islam, satu kerajaan bukan Islam. Maka apabila seorang tentera Islam berdepan dengan tentera bukan Islam, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang wajib ke atas orang Islam ketika itu adalah an yastamit. Digunakan kalam istamata. Istamata yastamitu istimatan. Apa maksud istamata? Taba nafsan bil maut. Jiwa jadi baik untuk mati. Maknanya jiwanya redha untuk mati. Maksudnya dia kena pergi perang dalam keadaan dia itu sangat gemar dan suka kalau dia mati syahid dalam perang tu. Maknanya itu yang sepatutnya ditanam dalam jiwa para tentera Muslim bila pergi perang. Maknanya dia pergi perang dengan tujuan untuk mati syahid. Maknanya dia perang dalam keadaan hatinya sangat gembira untuk menghadapi kematian. Orang yang suka pada satu benda, dia tak akan lari pada benda yang dia suka. Maknanya orang yang berperang fisabilillah, kalau sudah jatuh cinta dengan mati syahid, dia akan terus bertahan sampai mati syahid. Dia gembira dengan kematian dalam jihad tersebut, sehinggalah dia akhirnya mati syahid atau Allah memberikan kemenangan kepada dirinya. Maksudnya menang dalam perang dalam keadaan dia tak mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, iaitu musuh-musuh tentera bukan Islam, maknanya maka janganlah kamu membelakangi mereka dengan punggung-punggung kamu, iaitu janganlah kamu lari daripada perang. Sebab bila kita lari, kita akan menjadikan punggung kita itu dihadapkan ke wajah musuh, sebab kita nak lari daripada mereka. Maka barang siapa yang lari daripada mereka, yang telah memalingkan punggungnya kepada mereka, itu kepada musyrikin pada hari tersebut. Apa maksud memalingkan punggung-punggung mereka kepada musuh? Iaitu lari daripada musuh. Itu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari. Melainkan, ini adalah beberapa pengecualian yang kalau berlaku pengecualian ini, seseorang itu dianggap tidak mengapa lari daripada medan perang. Illa mutaharrifan liqitalin. Melainkan kerana taktik di dalam peperangan. Apa maksud taktik? Contohnya di sini sebut, seperti seseorang itu dia berpatah balik, tengah perang tu dia lari, pergi ke satu arah yang lain, supaya musuh dapat mengejar dia ke arah itu, lalu dia berperang dengan musuh di arah yang baru. Kerana mungkin pada perkiraannya kalau arah yang sekarang dia terus berperang merugikan tentera. Lalu dia pergi ke satu arah yang lain, musuh kejar dia, lalu dia berperang di arah tersebut yang lebih munasabah, yang lebih sesuai dan lebih memberikan potensi yang besar kepada orang Islam. Walaupun nampak macam dia lari daripada medan perang, tapi dia lari untuk mengumpan musuh supaya musuh berperang di satu lokasi yang menguntungkan orang Islam. Ini tak ada masalah. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia lari itu supaya dia dapat bergabung dengan kumpulan orang Islam yang lain, supaya bilangan orang Islam lebih banyak. Contoh, tiba-tiba dalam peperangan tu kita terkejut berdepan dengan satu jumlah yang begitu banyak, melampau-lampau banyaknya, dan jumlah kita sedikit. Dalam masa yang sama ada satu ketumbukan orang Islam berada di tempat lain, lalu kita pun lari meninggalkan medan perang supaya kita dapat pergi kepada kumpulan orang Islam yang lain lalu bergabung dengan mereka. Maka ketika itu bilangan menjadi setara untuk berdepan, maka itu tidak menjadi masalah. Au mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin liyuqatila bijanibihim. Ini juga tidak menjadi masalah. Walaupun macam lari pada medan perang, tapi tujuan lari itu supaya dapat menggabungkan diri dengan bilangan yang lebih kukuh untuk menghadapi musuh. Bukan lari kerana takut mati. Maka kalau peperangan itu kalau lari pada perang itu bukan dengan tujuan itu, maknanya lari kerana takut mati semata-mata, kata Allah Ta'ala, faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam
wa bi'sal masir, maka dia telah kembali bersama-sama dengan kemurkaan daripada Allah. Dia lari perang tu membawa kemurkaan Allah, dan tempat tinggalnya adalah api neraka Jahannam, dan dia akan kekal dalam api neraka dia wa bi'sal masir, dan itulah tempat yang buruk. Api neraka ini merupakan tempat tinggal yang buruk. Baik, nampaknya saya terpaksa berhenti sekarang kerana ada perkara yang tak dapat selesai lagi, dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung kepada perbahasan wa qazful muhsanah ke seterusnya. Dan saya mohon kemaafan kerana hari ini agak kelang kabut sikit, agak saya sendiri pun kesana kesini sikit, dan mohon doa semulah. Saya alhamdulillah direzekikan Allah baru ni anak yang keempat, jadi ada beberapa urusan perlu dibuat, dan baby dan orang rumah pun masih lagi di hospital. Saya mohon doa tuan-tuan, moga Allah Taala mudahkan semua urusan kami sekeluarga dan juga kita semualah. Moga-moga tuan-tuan juga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon kemaafan atas segala kekurangan. InsyaAllah ada umur, ada rezeki, kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk membaca baki huraian bagi hadis yang ke-10 ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.